والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. آمين 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 يا رب العالمين. Jadi tadi line okey, tiba-tiba dia tak okey, dia main cucak dengan kita. Yang tak dapat ikuti di Facebook, nanti ikuti di YouTube. Dan saya cuba memerhati perjalanan Facebook. Salam Azizan. Kita cuba mengamati perjalanan siaran di Facebook. Kalau dia macam lekat tu, saya macam saketah dulu lah, dengar dulu saya. Kalau dia okey, saya jalan. Google Meet okey lah. Okey Google Meet lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kita, masih pada tajuk daripada bab yang kelima. Bab yang kelima daripada penyakit ataupun perangai yang wajib lah kalau kita tak jauhi, berdosa kita. Jadi kalau kita tak belajar, tak mengetahui dengan ilmu-ilmu yang telah pun ditinggalkan oleh para alim ulama kita, nescaya kita tak tahu boleh ke tak tahu buat lagu ni, buat kelaku lagu ni boleh tak? Kalau hati aku berkelakuan begini, boleh tak? Jadi kita mengaji ilmu tasawuf ni bukan sebagai orang kata berfikir nak zikir tu sebahagian. Fokus utama dia, zikir ni alat yang merupakan untuk penyucian hati. Jadi apa lagi kelakuan sembahyang, kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Maka kita kena belajar bab berkenaan kelakuan sembahyang. Maka begitu juga dengan kelakuan hati kita. Macam mana kelakuan yang syarak suruh, yang agama suruh, dan macam mana kelakuan yang agama tak benarkan. Boleh? Kurang jelas. Kita apa? Kita apa? Kita penawar bagi hati. Ada orang tanya kita apa. Mungkin ada yang baru masuk, yang dah tahu dah lama masuk, apa? Penawar bagi hati. Kalau dalam Facebook, kamera dia flip, dia nampak terbalik kan. Dalam Google Meet dia okey. Boleh, kita boleh. Baik. Jadi macam tu. Kelakuan cara sembahyang, kelakuan cara berpuasa, itu dalam fiqh. Dan hati atau kelakuan macam mana yang syarak, yang agama kita suruh, itu di dalam ilmu tasawuf. Maka kita kena belajar. Kalau hati aku ni berkelakuan lagu ni, boleh ke tak? Jadi nak tahu boleh tak boleh tu, kita kena belajar lah. Berkenaan kelakuan hati, kita kena belajar, kena buka kitab penawar bagi hati sebagai silibus yang disusunkan. Baik, minggu lepas kita baca daripada Tarim kali pertama. Minggu ni kita baca lagi daripada Tarim. Ni betul-betul nak dekat apa kata, dekat ujung Tarim line dia apa Ustaz, tenggelam timbul. Bagi siapa yang ikuti Facebook, dia sekejap ada,
Sekejap tak ada. Macam apa, chip smoke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi kita tengok kitab kita muka surat 44. Muka surat 44. Kita tengok atas sikit lah, atas sikit. Sebab minggu lepas pun kita sambil-sambil sambil-sambil macam mana kita baca sebagai permulaan mukadimah. Minggu ni tengok bergelok-gelok. Dan ada kawan-kawan kita yang tak sempat masuk pada minggu lepas. Tapi minggu ni pun baru ada 9 orang. Mungkin kerana terganggu. Kalau di Google Meet ada berapa orang? Berapa orang? Okay, waktu ni waktu kurang sesuai. Tapi malam ni kita ada pengajian dengan Ustaz Zahar. Kita pati mengatur musalli. Kami dengan saya. Apa yang terlepas kita tengok di YouTube pula, kita nak upload, tengok masuk. Baik, kita tengok pada kitab kita muka surat 44 ni. Kalau kita tengok pada bacaan kita pada minggu lepas, berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ayat Quran telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Suratul Munafiqin ayat 9. Yang bermaksud, hai yang mana-mana mereka yang beriman, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu, dan jangan melalaikan akan kamu oleh sekalian anak kamu. Mereka ni bukan tak boleh ada, boleh, cuma jangan dilalaikan. Ada anak boleh, ada bini boleh, cuma cari jalan, jangan sampai melalaikan. Bawa mereka belajar ngaji, bawa mereka mendengar. Kalau kita tak boleh nak mengajar, supaya boleh bawa kepada kita suatu daripada perkara yang Allah redha dan tidak kita ni dilalaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu tu. Ini ayat Quran daripada surah Al-Munafiqin. Itu. Dan berfirman ia Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya hanya sahaja segala harta kamu dan sekalian anak kamu percubaan. Cobaan disebut. Takut tak lepas pi. Takut tak lepas pi. Doro. Ini nak. Ni cubaan tu kita ada anak-anak. Hanya sahaja segala harta kamu, ada harta. Sebab tu sahabat radhiyallahu anhum, kalau tak salah ingat minggu lepas kita sebut, jangankan kata tertinggal solat, Allahu Akbar, tertinggal takbiratul ula, diwakafkan terus habis kebun dah. Oleh kerana kata aku kebun kurma aku dah balik dengan aku tertinggal takbiratul ula. Takbiratul ula mana? Hak lepas pada imam angkat takbir Allahu Akbar, dia angkat takbir. Kita apa imam angkat takbir, kita pun tak bekerja, tak ada duduk ligat, tak ada duduk kejaran ni, sembang balik tu. Hak tu tak apalah, kira ingat juga semayang, nak sembang balik pun kira nak pergi semayang dah tu. Ni tak semayang tu Allahu Akbar. Bila tak semayang tu, lebih lagi sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kerana tertinggal takbiratul ula. Nak cerita kita dengan mereka sama ke tidak? Sembang kosong lagu tu kan? Bukan ada apa kita ni. Lagu tu.
Subhanallah. Sebab itulah ilmu-ilmu yang ditinggalkan daripada kitab Penawar Bagi Hati ini, ilmu fardu ain. Walaupun kita dah khatam kitab ni, nanti kita jadikan dia sebagai wirid, baca supaya hati kita beramal. Kita mengaji habis dah sebuah kitab, takut tak beramal kan? Sebab tu di pondok dia baca habis dia ulang, dia baca habis dia ulang, dia baca habis dia ulang. Jadi kekuatan kat kita. Baik. Kemudian jadi ayat Quran tadi menyatakan artinya hanya sahaja segala harta kamu dan sekalian anak kamu tu percubaan. Jadi cubaan atas kamu daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda apa? La tattakhidhu dhai'ata fatarghabu fid dunya. Artinya, arti daripada hadis Nabi tadi, jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripadanya perhasil. Nabi menyatakan kepada kita, jangan kita ni jadikan kampung yang boleh diambil daripadanya hasil. Maka sebab bagi gemar kamu pada dunia, hak ni jangan kita salah faham. Nabi tak bagi jadikan sesuatu kampung, sesuatu tempat tu sebagai perkara ataupun unsur ataupun daripada matlamat untuk kita menghasilkan perolehan. Bukan tak boleh, boleh. Sat baca tak boleh. Jadi ada pun mereka yang tiada melalaikan akan dia oleh kampung itu. Kalaulah kampung yang boleh diperhasilkan, boleh menerbitkan hasil, suatu tempat yang boleh menerbitkan hasil, tiada melalaikan, maka harus baginya, boleh bagi dia, tak ada masalah. Tak boleh ni sebab lalai. Lalai ni jangan cerita apa, benda kecil, asal cerita kampung lalai lah. Apa kadang-kadang kita lalai dengan kita lara, kita ghaflah kadang-kadang. Benda kecil kita fikir, telefon kadang-kadang balik, golek. La ilaha illallah. Dengar apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa tak lagi, maghrib lah. Balik. Kan tentu besar. Jadi jangan jadikan Nabi melarang di sini, janganlah kita jadikan kampung atau tempat atau mana-mana yang boleh menghalang kita, melarakan kita, melalaikan kita, yang boleh mengheretkan kita, menjerumuskan kita kepada dunia. Kita selalu dengar sebut dunia belakang. Dunia bukan kita tak boleh nak duduk atas dunia. Duduk atas dunia memang kita nak pergi akhirat, kena guna dunia. Nak pergi lagu mana akhirat kalau tak guna dunia? Tuan-tuan muslimat, kita kena guna dunia. Dan dunia itu tak boleh menipu kita. Macam juga kita sebut pada minggu lepas, sebagaimana kapal yang nak melalui, nak berjalan, dia mesti menggunakan air. Tapi kalau diambil air, diletak di dalam kapal tersebut, bahtera tersebut, tenggelam dia. Begitu juga dunia, kita nak pergi ke akhirat, kita kena jalan atas dunia, kena guna dunia. Tapi jangan diambil dunia itu, diletakkan di dalam hati kita, maka menyebabkan apa? Maka menyebabkan kita tenggelam dengan dunia. Begitu. Tu dia. Ni pahala belakang ni, sambil-sambil baca, sambil-sambil apa, ada ujian hatu halang ni. Pahala besar. Okey apa? Okey nak beramal ya. Ulun nak beramal pergi cari apa, lain cari duduk atas bumbung setengah kan. Cari duduk bawah pokok. Ya, dari Tarim. Maksu, maksu pun ada juga. Jelas. Waalaikumsalam. Muhammad Nur Adib bunyi bising bawah lah. Tak apa. Kita jalan tu.
bising ke, ingat ke, lain mati ke, kita tengok lagi. Baik. Okey. FB okey tak? Ada yang komen FB. FB okey. Okey. Jadi apa dia? Saya nak potong bantu okey. Dan banyak-banyak iklan dekat ni, kita potong. Nanti masuk dalam YouTube dah ada iklan tadi. Jadi maka tiada ada hadis ini mansuh. Hadis yang kata jangan jadikan kebun sebagai tempat perhasil tadi mansuh. Mansuh macam mana? Bila tak melalaikan tak ada masalah. Bila lalai tak boleh. Hadis tadi boleh pakai jugalah. Masih relevan lah. Tak ada mansuh. Tak dibuang. Dengan menjadikan oleh Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhum akan kebun. Begitu. Buat kebun tak ada masalah, jangan sampai lalai. Jangan sampai lalai. Begitu. Lagi ni ayat Quran ni, surah An-Nur ayat 37. Dekat situ dia tak tulis, kita boleh tulis. Sebenarnya kitab saya sendiri pun duduk dalam kapal lagi tak sampai ni. Mempunyai lambat nak sampai ni tuan-tuan. Jadi saya pakai kitab yang ada di sini dulu lah. Banyak dobit-dobit saya tak ada. Ayat Quran surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau naskhah PDF ni ataupun tabak yang mutaba'ah ni, dia ada jatuh ayat Quran ni, jatuh titik. Rijalun la tulhihim, bukan tulhibihim. Sebab tu saya ulang balik minggu ni. Minggu lepas kita baca, dia dah rasa macam tak kenal juga. Tapi minggu lepas kita baca, main kita letih baca. Minggu ni kita betulkan balik. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Beberapa laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu boleh berniaga dan tiada berjual beli. Yang ini tiada melalaikan daripada berjual beli daripada Allah. Tiadalah mereka itu dilalaikan dengan berjual beli itu daripada Allah. Mereka berjual beli, berniaga, dan mereka tak dilalaikan daripada ingat kepada Allah. Yang Nabi sebut apa daripada sahabat tanya kepada Nabi SAW, apa yang terbaik, yang paling baik daripada usaha ni, daripada pekerjaan ni? Nabi menyatakan makan daripada usaha tangan kita dan tak menipu dalam niaga. Disebut dalam surah Taffifin bagaimana perkara-perkara menipu dalam timbangan dan sebagainya. Bahkan sirah menyatakan Nabi Lut sendiri baik Syekh Syukri Padang Kulim pun ada. Sahabat baik Ustaz Irfan. Baik. Terima kasih. Doa bagi lain lancar. Okey. Baik. Jadi itu yang namanya berniaga tak ingat Allah, dia menipu. Kita yang meniaga, Kak Izzah ada sini. Siapa-siapa pun hak meniaga di sini. Saya sendiri pun kalau meniaga. Janganlah kita ini lupa dalam muamalah urusan perniagaan jual beli kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berniaga ni bagus. Makan daripada usaha tangan sendiri bagus tu. Kita jahit sendiri baju-baju kita. Kita berniaga apa dia? Kalau di sini kurma, petik buah kurma. Bagi apa dia banyak sini. Kan? Orang-orang Malaysia di sini cari barang makan susah duit ni. Kita main barang-barang makan kita. Jual sini. Jual pergi elok.
Tak ada duk menipu apa. Untung tak ada masalah, tapi menipu untuk untung ni tak boleh. Apa hukum orang, ni tanya siap-siap lah. Saya kita jawab lah. Muhammad Zarif saya kita tanya. Kita jawab last. Yang baru masuk boleh share dulu. Saya bimbang ada tak tahu. Sebab minggu lepas tak tahu, ramai tak tahu. Minggu ni pun mungkin waktu susah tu tidur ni kita baca. Tapi kami ni elok habis kelas di sini elok. Tak apalah kalau kita terlepas tengok balik dalam YouTube. Jangan kita dilalaikan. Dan ketahui olehmu. Mungkin ada tertanya awak kata baca bab kikir, bab kedekut, tepi hurai, bab cinta dunia. Memang tajuk dia sekali kan kita baca tadi. Kikir dan kasih akan harta kan ke dunia tadi. Itu tajuk. Dia ada tajuk-tajuk. Selesai tajuk-tajuk ni, selesai fardu ain. Tu je fokus kita. Kan kita nak buat apa pun. Kan? Kita tak semayang, kita boleh tahu kata kita berdosa. Tapi dengan tak belajar fardu ain, kita tak boleh tahu kata kita berdosa. Ini jam lah. Suatu daripada benda perkara yang mungkin kita tak sedar. Sekarang kita kena sedar bahawa kita kena selesaikan ilmu fardu ain kita. Dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicelakan dia semata-mata. Ada harta bukan nak kena cela, bukan dibenci oleh syarak. Bukan agama kita cerca orang-orang yang ada harta banyak. Bukan kita yang mengumpul harta, bukan dicerca tak. Tapi macam mana? Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah, harta yang melarakan, yang meralitkan kita daripada kita taat kepada Allah. Wang ringgit yang boleh melekakan kita daripada patuh tunduk kepada hukum hakam Allah. Yang tu kena faham situ. Faham yang tu selesai masalah. Tak faham yang tu yang bawa banyak masalah tu. Okey, selesai. Adapun harta yang menolong atas ibadah, maka iaitu dipuji. Tak tengok tu Sitina Khadijah, isteri kesayangan Nabi SAW, bagaimana dia ni korbankan seluruh harta dia. Sampaikan kepada dia nak wafat pun dia kata kepada Rasulullah SAW, kalaulah tulang belulang aku ini masih boleh digunakan untuk perjuanganmu ya Rasulullah, ambillah. Masya Allah. Kita nak cerita lagu tu, nak cerita lagu mana tulang belulang. Tenaga kita pun kita kedekut untuk kita korbankan kepada agama yang kita sayang dan cinta. Tenaga. Asal cerita wang ringgit, tenaga ya. Kalau orang mohon kepada kita tolong doa di musim-musim Covid, doa pun malah kepada saudara kesayangan kita. Patut padan paling miskin pun doa lah. Senjata orang mukmin tu doa. Ad-doa silahul mu'min. Senjata kita nak tolong doa kat saudara kita musim-musim Covid ni pun malah angkat tangan doa setiap hari. Doa. Gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengoklah tu. Kita baca daripada tadi dia ada balas kita. Saya ingat orang tu. Dari tadi saya baca bukan kata saya pandai. Kebetulan saya mengaji dah ni. Saya bolehlah baca. Tak apa, tak ada masalah. Tanya, saya kita jawab last. Muhammad Zarif lah. Tanya je, saya kita jawab lah. Okey. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu as-salihu lil mar'i as-salih. Misal lagi, guru buat misal. Kita ni kalau kita tengok kalau bab harta yang boleh, harta perkara, duit, ringgit dan sebagainya yang boleh bawa kita lalai, guru buat misal lagu ni. Kan undang-undang kita di Malaysia khusus, kita sebut secara khusus kadang-kadang kita pergi tukar nama apa, grant ataupun kita bayar, habislah duit tanah.
dalam undang-undang dunia, selagi kita tukar geran, tanah tu bukan milik, tapi duit kita bayar habis lah. Betul tak? Duit kita bayar habis lah. Lepas tu macam tu, duit dah kita bayar habis. Kita ni kalau kata tak taat betul ke Allah, ada pakai undang-undang dunia, pakai kita buat pelari duit, makan duit haram lah tu. Begitu. Jadi dalam kita hidup, kita belajar ni, jangan sampai melalaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu atas dunia, kena ingatlah, duit aku dah ambil semua dah. Macam mana aku boleh nak makan habis harta dia, kita tak bagi balik. Dia beli tanah kat kita, kita dah ambil duit dia habis lah. Cuma atas kertas dia pejabat tanah, dia tak tukar geran lagi. Kita duk pergi buat lagu tu tak. Kalau pergi lawan mahkamah, dia pun kalau buat geran tu kat kita apa semua. Dia pun tak ada saksi pula, kebetulan tak ambil gambar apa. Dia jadi lagu tu. Baik, tadi bersabda Nabi SAW, ni'mal malus salihu lil mar'i as-salihi. Rawahu, hadis ni disebut dah di bawah, rawahu Imam Ahmad wa Tabarani an Amru bin Al-As bisanad sahih, dengan sanad sahih. Artinya daripada hadis tadi, sebaik-baik sesuatu harta yang baik bagi seseorang yang baik. Jadi kalau kita ni ada harta, kan, macam dihabak tadi diuraikan oleh Tuan Musoneh, Tuan pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kitab pengarang baik kitab Penawar Yadin. Dia kata bukan tak boleh nak ada harta. Nabi pun sebut bukan tak boleh nak ada harta. Yang penting tidak melalaikan. Sungguh pun begitu, seperti yang dinyatakan oleh Nabi, sebaik-baik suatu harta yang baik bagi seseorang yang baik. Tengok siapa dia yang baik. Sayyidina Osman. Kata yang ada pada dia infak kepada perkara-perkara kebajikan. Siapa lagi sahabat Nabi yang baik? Sayyidina Abu Bakar. Ramailah. Dan semua sahabat-sahabat ni, kita maklum, Abdul Rahman bin Auf, kita maklum banyak harta. Maka harta dia buat ke mana? Alir ke mana? Perkara-perkara yang baik, kepada perjuangan Islam, kepada perkara-perkara yang Allah redha, kepada perkara-perkara menaikkan agama Islam. Jadi sesuatu daripada yang baik, maka bagi seseorang yang baik, sesuatu harta yang baik bagi seseorang yang baik misalnya. Namun dalam hal keadaan begitu pun, tetapi tiada sayugia, tiada sepatutnya membanyakkan harta. Walaupun begitu, jangan kita duk ghalib sangat, duk banyak dengan harta kita. Nikmat dunia ni, ni yang kita sebut tadi juga. Kita ambil banyak mana, maka sebanyak itulah kita nak mati nanti rasanya sakit. Rasa sakit ni macam mana? Sebanyak mana nikmat dunia yang kita ambil, sebanyak itulah rasa sakit kita nak mati nanti. Allahu Akbar. Gamak-gamak kira lagu tu lagi. Basuh baju pakai tangan lagi. Allahu Akbar. Kalau fikir tu tak gamak. Tu kata kita baca ni bukan kena Quran, kena kitab. Allah. Lagu tu. Tetapi tiada sayuga sepatutnya membanyakkan akan harta. Walaupun macam tu, walaupun yang kata sesuatu harta yang baik bagi seseorang yang baik tu, dia boleh buat guna manfaat kepada keelokan tu, itu pun tiada sayuga sepatutnya membanyakkan akannya. Bahkan yang lebih utama diambil harta itu sekadar memadai sahaja, berpada sekadar cukup. Kerana apa? Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Ini doa ni daripada hadis rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, hai Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang yakni perkara yang tiada ada ia berlebih.
daripada memadai. Cukuplah takat mana hak berhajat kepada takat tu, tak usah bagi lebih-lebih untuk keluarga Nabi Muhammad. Itu kita tengok di sini no. Keturunan habaib tu bagi makan keturunan Nabi SAW ni diharapkan terima zakat. Adalah qaul yang akhir ni membenarkan. Itu pun paling kata habis meter. Bahkan sekadar hajat sajalah menunjukkan apa kepada kita, menunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan ini doa dia ni kepada apa, kepada bahwasanya tiada sayyiya, tiada sepatutnya bagi mereka yang berakal. Apa dia? Bahawa penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada qadar hajat. Tak kena dah duk pula peletih lelah lebih daripada hajat. Eloklah tu kita duduk di sini ni sekadar mana hajat. Sekadar mana hajat. Dan esok ada anak kecil pula nak masukkan tangan pasal tahu apa nak sesuai. Kita pula kalut nak mengaji. Buat qadar hajat kita jangan lebih. Sekali lagi dia kurang qadar hajat tu macam mana? Di bawah ni dia akan kurang. Berapa dah ni? Yang lebih. Tapi ambil ni 40. Lagi 10 minit minta maaf dah lah. Kita start tadi lambat sikit lah. Macam mana duduk di negara di belah Tarim Yaman. Kalau boleh buat live ni, kata besar amat. Masa test okey. Masa nak buat dia jadi kurang-kurang. Tapi alhamdulillah lancar ni. Okey. Google Meet okey ni. Mujung ada mereka dah tolong-tolong kak. Boleh lah. Harap saya tadi gamak kata siap saja habis 45 minit. Siap hidup, hak mati, hak ni hidup. Ni hidup belakang dua-dua ni okey lah. Harap kita pula tak mati. Lah. Boleh beramai lagi insya-Allah. Ada qadar hajat. Tiada segera bagi mereka yang berakal. Kita lah tu tengok orang apa kan. Kita bahawa penat ia, bersungguh dia, berletih lelah ia pada menuntut akan yang lebih daripada qadar sakatan hajat dia. Kerana tiada ada kebajikan padanya. Kalau lebih dia tak ada kebajikan. Dia nak jadi balik hanya satu sonok juga. Dia belajar di sini, kita jadi letih. Tak ada nak buat apa. Katanya tak ada apa-apa. Balik letih lah. Lagi petang uruskan anak isteri pula. Anak petang-petang nak suruh buat jalan. Mari malam ada kelas pula. Balik pada kelas tak lagi pula. Kalau ada orang minta khidmat, kita khidmat lagi. Lepas tu habis tu tolong esok bangun kelas apa tu. Ya. Masya Allah. Seafdal taat dalam menyibukkan diri kita dengan menuntut zikir malah walaupun azkar banyak, tak ada azkar habis cabut kan. Alhamdulillah Allah pelihara, Allah jaga kita. Almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Lantik Kedah. Anak dia ada sini 3 orang. 2 orang perempuan, 1 orang lelaki. Mau tanya dia tu, rajin mengajak pergi sampai pukul apa, balik pukul 12 malam, keluar subuh lagi balik malam. Rajin tu. Dia kata tak rajin, saya nak fikir malah mayang pun malah harap fardu tu mujur dah boleh mengajak ni, kira pukul dapat abang ni. Tak berasa sedap boleh tu. Aku duduk mengaji lepas tak tahu apa nanti mana. Bolehlah abang-abang kita tu, insya-Allah lah. Okey. Allahu Akbar. Jadi qadar hajat. Tak tahu ke qadar hajat tu lagu mana? Ukurannya. Jam ayak tu berapa liter? Ayak mineral berapa liter? Cawan tu berapa liter? Qadar hajat kita bukan kira liter. Takat mana? Bermula qadar hajat itu bersalah-salahan ia. Dengan sebab apa bersalah-salahan? Bertukar-tukar, tak kena ikut keadaan kata. Ni tengok kan, tengok tiba-tiba jadi gelap, elektrik mati je. Macam ni dah lah Tarim. Tarim dia lagu ni. Kami lagu ni dah hidup setiap hari. Rumah saya ada 1 bateri, 1 generator.
Habis bateri, guna generator. Lepas habis karen, mati karen, buka bateri, habis bateri, buka generator. Baik, macam mana qadar hajat? Bermula qadar hajat itu bersalah-salah, bermacam-macam, ikut atas orang lah. Bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia atas PN, atas cara kita. Qadar hajat Syakir banyak mana? Yang kata nak, yang kata boleh menggunakan harta tu, menggunakan harta, wang ringgit semua. Takat mana? Hak tak ada anak, cara tak ada anak. Hak tak kahwin, cara tak kahwin. RM5 cukup tak? Cukup dah. Qadar hajat. Kahwin? Tak boleh. RM5 tak cukup. Anak ramai pula? Tak cukup. Dia qadar hajat masing-masing. Sini memang macam tu lah. InsyaAllah kita tolong-tolong. Mudah-mudahan Allah bagi kami futuh ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita ni mujahadahnya ni sini ni. Begitu lah. Okey. Tetapi yang dipuji qadar yang kuat. Sungguh pun macam tu. Tetapi yang dipuji qadar yang kuat, ia mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Adapun yang lebih daripada qadar memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Yang dipuji oleh syarak, qadar yang boleh mengkuatkan dia untuk dia buat ibadah. Sebab basuh baju lagi tak sembahyang zuhur. Contoh, letih. Kita dulu duduk basuh baju, masa duduk di tahfiz dulu basuh dengan tangan. Mari kahwin awal-awal dulu tak ada juga mesin basuh. Tapi ada hak rumah-rumah tu, kopi tu usung pergi rumah-rumah dekat. Ni kira kawan kita duduk sini boleh basuh baju, duduk guna tangan lagi, kira mujahadah hebat. Moga Allah bagi tambah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Naim basuh pakai tangan ni lah. Mesin lah. Masya-Allah. Dapat doa ramai-ramai kan. Lagi kawan marah basuh baju lama dan beli air. Kita duduk dalam beli air ramai-ramai. Kalau dah asrama tak apa. Ini sewa rumah, beli air kecil, dia nak tunggu kita basuh baju. Marah dia. Kalau kita nak beli kan, sini kita fokus kepada nak menuntut ilmu. Jadi kita terpaksa cutkan perkara yang mungkin mengganggu perjalanan pengajian ilmu kita. Maka yang tu yang disebutkan tadi ni, qadar hajat. Nampak? Baik, itu qadar hajat. Jadi kita nak sebut qadar hajat ni, saya nak baca qadar hajat. Saya sendiri pun sekali lagi ada hajat pula pukul 11 suku untuk ambil anak. 11 suku sini lah. Bersamaan di Malaysia pukul 4 suku petang lah. Minta maaf lah, saya terpaksa berhenti awal. Untuk kali kedua kita bersiaran daripada Tarim, Hadramaut, Yaman. InsyaAllah tak ada apa aran yang melintang. Kita jumpa pula pada Sabtu minggu depan pada waktu yang sama. Sabtu minggu depan kita try rumah anak pula tengok. Okey tak? Ni pun okey dah ni main. Dia dah nak sedap, kita pula nak berhenti. Okey. Jadi insyaAllah kita jumpa minggu depan. Dan malam ni jangan lupa lah, tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, jangan lupa malam ni dengan Ustaz Azhar kita, Al-Fadhil Imam Azhar kita bati Munyatul Musalli. Sebelum nak baca Munyatul Musalli, kita kena baca pati dia dulu. Tengok daripada situ, kitab pati Munyatul Musalli ada yang dah order dah hari tu, boleh tengok balik. Yang belum order boleh tanya PM dan sebagainya. WhatsApp, nombor WhatsApp pun ada. Pukul 9.30 malam waktu Malaysia, bukan waktu Yaman. Kami kalau pukul 9.30 waktu Yaman, maksudnya pukul 2.30 pagi Malaysia. Okey lah. Itu saja insyaAllah kita baca malam ni. Bolehlah muzakarah slow-slow, pelan-pelan. Ni nak ambil anak balik sekolah pula. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan malam ni jangan lupa bersama Ustaz Azhar pukul 9.30 malam waktu Malaysia insyaAllah.
Setakat itu saja, mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Oh, ada soalan? Oh, siap. 5 minit untuk soalan. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama daripada Muhammad Zarif. Zarif, apa hukum orang menaikkan harga daripada harga asal? Adakah syarat yang ditetapkan? Kalau orang yang membeli itu reda, tak ada masalah. Kalau orang yang beli itu reda. Kalau dia menipu, itu atas dia. Abang betul ya? Saya macam ni harga ni memang saya jual mahal sikit lah, ada kos dan sebagainya, dan saya pun nak untung juga. Jangan kita tiru macam orang setengah-setengah. Setengah mana? Mata sepek sikit. Kalau jumpa dengan dia, untung sikit mah, untung sikit lagi, dia sapu banyak lah tu. Kalau untung mah, nega apa tak ada untung. Nega kena untung. Untung sikit tak apa lagi. Dia cakap, kita pun tak ada untung mah. Ui, nega apa tak ada untung. Kalau tu ujian ni, siap lah. Kena lesing. Okey. Nah, boleh? Faham? Jadi, apa hukum orang yang menaikkan harga daripada harga asal? Adakah syarat yang ditetapkan, Ustaz? Syarat yang ditetapkan macam kita abang secara mudah tadi lah. Kalau nak jawab secara detail, kena buka kitab pula. Secara mudah, kalau orang tu reda, selesai. Tapi di pihak orang yang menjual, jangan menipu dan kena cerita benda betul. Tu boleh. Kemudian ada jawapan. Ingat, tak ingat masalah. Fiqh ni nak kena ingat masalah. Tu secara umum. Tu masalah dia fiqh ni. Kemudian izinkan saya bertanya waktu ini. Okey, boleh tanya ni. Adakah kalau kita ada duit, mana yang lebih afdal kita salurkan? Adakah nak disalurkan untuk pengajian agama kita, contoh beli kitab, bayar yuran pengajian, atau simpan untuk nikah? Ni Naim boleh jawab. Jika seseorang itu sudah ada pasangan pilihan dan dah ada keinginan atau sedekah kepada orang miskin. Maaf nak tanya pada waktu ni. Berat juga soalan. Berat untuk menjawab. Okey. Cuba bantu penyelesaian, bukan pandai sangat. Okey, kita ada duit. Yang mana kita nak salurkan? Nak salurkan kepada pengajian agama kita. Kita sendiri pun nak mengaji. Atau kita simpan dulu duit tu abang kita nak menikah. Atau kita sedekah pada orang miskin. Macam tu. Orang miskin boleh kita sedekah. Kita nak kahwin, kita memang ada hajat tu. Dan kita nak mengaji. Mengaji tambah fardu ain wajib. Mengaji wajib, nikah tak wajib. Tengok dari segi hukum tu. Maka beli kitab dulu. Kalau kita mengaji lah. Kalau kita tak mengaji, kita pun kena mengaji. Tu dia pergi melarut jauh lagi tu. Kita kena mengaji. Cari apa-apa perkara yang berkaitan dengan kita, kena mengaji. Dah kita ada lebih sikit, kita sedekah lah sikit untuk orang. Dan simpan sikit abang kita nak duit 3 terlibat. Selesai. InsyaAllah dengan ketiga-tiga kita lakukan ni dapat keberkatan, selesai semua perkara yang telah disebutkan tadi. Tapi mesti utama pada mengaji. Itulah kesimpulan kami boleh bagi secara orang kata bodoh-bodoh kita dulu betul lah. Habis. Itu saja. Saya rasa cukup. Tak boleh tanya soalan, tanya minggu depan pula. Masa dah cukup dah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Google Meet okey? Kau sangkut-sangkut tak? Okey. Sangkut, banyak sangkut. Banyak sangkut. Boleh dengan air lah. Tak apalah, lagi tengok balik dekat YouTube noh. Kita upload balik Facebook kat YouTube. Okey, baik. Jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua.